Saya nak tanya kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat lah. When you pick up the babies, the abandoned baby, you letak mana baby tu? If the government says kerajaan jaga anak tersebut selama 18 tahun. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Sila share, like dan subscribe. Saya nak tanya kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat lah. When you pick up the babies, the abandoned baby, you letak mana baby tu? If the government says kerajaan jaga anak tersebut selama 18 tahun, apa yang jadi dengan anak tu bila dia 18 tahun? Selepas keluar daripada institusi. Saya nak tanya balik. Okey? Dan hari ni saya muncul, saya tampil untuk menceritakan di sebalik kisah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Duduk dalam institusi kebajikan masyarakat bukan seperti tuan-tuan ibaratkan dilayan seperti anak-anak yang ada mak bapa apa semua itulah. Hari ini saya tampil sebagai bekas penghuni rumah kebajikan masyarakat, rumah budak laki-laki Duren Daun Melaka. Selama 18 tahun, bila saya keluar daripada institusi, saya jadi anak tong sampah. Saya merempat. Tak ada tempat tinggal, tak ada identification, tak ada apa-apa pun. Di mana yang dikatakan kebajikan oleh kerajaan Malaysia, terutama sekali Jabatan Kebajikan Masyarakat, di mana kebajikan yang dia bagi kepada kita? 18 tahun saya dalam institusi. Saya dilahirkan pada tahun 1987. Dijumpai di tong sampah dekat Mentakap Pahang, dan diserahkan kepada rumah kanak-kanak Tengku Ampuan Fatimah, Kuantan. Tahun 1991 saya diangkatkan oleh sebuah keluarga Cina dan orang kata ditukarkan ke agama Cina lah. Maksudnya follow by keluarga tu punya nama. Saya ada bukti, bukan saya nak cakap kosong. Sijil kewarganegaraan saya, nama saya masih lagi Cina. Marvin Tan Kwong Sing. Nampak? Ni sijil kewarganegaraan saya. Sepatutnya apa yang kita tahu, Majlis Fatwa telah mengeluarkan fatwa kebangsaan, kanak-kanak yang dijumpai haruslah warga negara Malaysia dan juga Islam. Diislamkan, bukan dicinakan seperti ini. Ini persoalan yang timbul. Senang-senang kerajaan ambil anak tu, kutip anak tu tapi diserahkan. Keluarga mana yang ada duit, dia bagi. Ini hakikat. Saya bercakap atas dasar bukti. Mak bapak saya bayar 5,000 untuk dapatkan saya. Apa semua ni? Dah lah dilahirkan Islam. Anak yang dijumpai itu haruslah Islam. Lepas tu dikonvertkan kepada Cina. Lepas tu sekarang ni saya dah masuk Islam balik. Inilah yang saya nak bagi tahu balik. Sehari RM20 dijaga oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat selama 18 tahun. Satu hari RM20 bersamaan dengan RM600 sebulan, bersamaan dengan RM7,200 setahun. Tuan-tuan darablah balik. Berapa ramai anak-anak yang dikutip, yang dibazirkan oleh duit rakyat. Sekarang ni kebanyakannya jadi pelacur. Bukan saya nak cakap kosong. Kes-kes yang saya dah selesaikan dalam tahun ni saja. Wasiat gadis pelarian. Ini tuan-tuan boleh tengok kes yang saya selesaikan. Di mana gadis ni dibesarkan oleh kebajikan masyarakat. Sekarang ni saya dah bagi dia belajar balik, dah bagi dia bekerja. Yang sebelum ni tidak ada IC. Tidak ada IC, yang ini Cosmo yang buat. Story Cosmo yang buat. Kalau tuan-tuan tengok muka ni, tak payah kabur lah. Tuan-tuan boleh kata gadis ni cantik. Kalau dia nak duit, dia boleh jual diri dia. Kalau dah jual diri dia, dia mengandung, nak salahkan siapa? Saya tanya baliklah. Nak salahkan siapa? Nak salahkan kerajaan ke nak salahkan diri dia? Benda ni saya nak ajukan pada kerajaan lah. Syarat pertama untuk mendapat warga negara Malaysia adalah haruslah bermastautin di dalam Malaysia 10 tahun. Sekurang-kurangnya dapat IC merah. Okay? Tapi sekarang ni saya nak tanya pula, apa beza pendatang asing yang datang ke Malaysia? Kita ambil contoh Indonesia. 10 tahun duduk Malaysia, dah dapat warga negara Malaysia. Ini anak kerajaan. Yang kes-kes yang saya keluarkan ni semua ni anak kerajaan. Yang kerajaan bela
yang kerajaan bagi makan, yang kerajaan sekolahkan dia sampai SPM. Bila dia habis sekolah saja, jadi sampah masyarakat. Kes jenayah berlaku dekat Malaysia kerana dia orang ni semua nak hidup. Kita semua nak hidup. Kita punya, orang kata apa, impian masing-masing. Ada yang nak jadi doktor, ada yang nak jadi polis, ada yang nak jadi tentera. Tapi impian tu musnah bila mana kerajaan lepas tangan. Lepas tangan macam tu. Tuan-tuan boleh tanya saya lah, apa yang tuan-tuan nak tahu, apa yang berlaku dalam kebajikan, tuan-tuan boleh ajukan. Saya boleh cerita A sampai Z. Ni New Straits Times. Kalau tuan-tuan cek balik, temporary problem yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Ketika tu saya berusia 18 tahun. IC saya masa tu masih lagi pegang pemastotin sementara, iaitu saya boleh dihalau daripada Malaysia bila-bila masa. Tarikh luput saya pada ketika tu adalah 6 hari bulan 1 2005. Kalau saya dihalau daripada Malaysia, ke mana saya nak pergi? Sedangkan saya dibesarkan di Malaysia. Mak bapak saya adalah kerajaan yang bagi saya makan. Kalau dah tahu isu-isu ni berkaitan dengan sociality, dengan apa semua, kehidupan seseorang manusia, harus lebih orang kata lebih straightforward lah. Maksudnya benda ni harus diambil serius, bukan diabaikan. Sebab kes saya ni boleh dikatakan, kes yang saya bawa ni daripada tahun 2007 sehingga sekarang, kerajaan pejam mata. Kerajaan anggap benda ni unsolicited case. Unsolicited di mana benda ni just kes-kes terpencil, tak perlu nak ambil besar sangat. Sekarang ni saya bising. Saya bising kerana saya tahu 20 tahun akan datang, mereka juga akan bising macam saya. Takkan kerajaan nak hadap benda ni saja, sedangkan benda ni tak ada penyelesaian. Daripada tahun 2000 sampai sekarang tak ada penyelesaian. Apa susah sangat nak bagi warga negara kepada anak-anak yang dibesarkan oleh kerajaan? Saya nak tanya. Adakah kita ni tak ada duit? Saya tak ada duit. Saya cakap terus terang, saya tak ada duit nak bayar kerajaan, nak bayar KDN untuk dapat warga negara Malaysia saya. Saya tak ada duit. Bukan macam Indonesia, you minta 2,000, 5,000 you boleh bagi. Ini bukan kosong, saya ada bukti-bukti, saya boleh panggil. Kalau polis nak panggil saya untuk siasatan, saya bagi. Saya panggil lagi orang yang pernah bayar duit untuk kerajaan dapatkan warga negara. Kerana anak yang tak ada mak bapak, yang tak ada duit, yang tak ada siapa tanggung, you all boleh buat macam-macam. Saya nak tanya, yang perempuan, polis ambil kesempatan. Bukan saya nak bohong, polis ambil kesempatan. Saya sanggup jaga you, tapi you bagi apa you ada untuk saya. SOP tak ada. SOP tak ada. You baca balik, Jabatan Kebajikan kata kita ikut SOP. Saya baca balik apa yang dia tulis. Ini PC saya dengan Persatuan Pengguna Islam Malaysia menggesa Jabatan Kebajikan Masyarakat mengeluarkan satu prosedur Standard Operation SOP lebih terancang bagi memastikan nasib anak-anak yang keluar dari pusat kebajikan mereka terbela. Ini bertujuan ada sesetengah anak-anak yang selepas umurnya 18 tahun yang keluar dari institusi tersebut dibiarkan dan terus hanyut tanpa hala tuju. Okey, sekarang ni dengan saya saja, dalam tangan saya ada 1,750 orang yang telah keluar daripada institusi yang merempat, yang sampai hari ini tidak ada apa-apa identification. Bagi senarai nama tu. Saya hari ini saya akan tampilkan 20 nama dulu. Kalau kerajaan tak puas hati, saya akan bagi lagi. Ini semua diorang boleh cek dengan institusi mana yang diorang nak ni. Yang diorang nak ni. Ada lagi dalam fail tu. Fail biru. Profile. Tak ada dalam kita. Ambil, nak bagi dia. Ini kes-kes lah kes-kes pembuangan bayi yang terlampau banyak yang kita tengok Saya rasa kan benda ni makin lama makin teruk. Kerana kerajaan kita tak ada satu akta di mana perempuan yang melahirkan anak luar nikah tidak dikenakan tindakan. Semuanya salah lelaki. Kalau lelaki tu menggoda perempuan tu,
dengan keadaan perempuan tu pun nak, patut dua-dualah kena hukum. Kita ada undang-undang di bawah syariah tapi tak diguna pakai. Setakat ni tak diguna pakai. Ni kes-kes pembuangan bayi. Kes-kes pembuangan bayi di mana ada yang ditangkap, tak ada kena tindakan. That's why dia orang rasa kebal undang-undang. Kebal undang-undang. Saya nak ungkit balik satu kes di mana ketika saya duduk di rumah budak lelaki-lelaki Durian Dewan Melaka, ada 3 orang yang diliwat dalam kebajikan masyarakat. Dan saya sendiri buat laporan polis di Melaka Tengah. Polis buat apa? Saya tanya, kalau orang luar buat kes liwat, rogol anak orang ke, liwat orang ke, kes polis buat apa? Ada tindakan kan? Tapi di dalam institusi, diorang ni kebal. Pegawai kebajikan ni kebal. Paling kuat pun transfer tempat kerja. Polis tak minta disiasat. Hari ni saya nak sebut nama seorang yang sampai sekarang ni jadi pegawai dalam kebajikan masyarakat. Fazlin Abdullah, rumah budak lelaki Durian Dewan Melaka. This is the guy yang meliwat budak-budak dalam ni. Mana tindakan? Bawa ke tengah, jangan malukan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kenapa tak boleh malukan? So maksudnya budak-budak ni you all boleh ambil kesempatan lah. You all boleh ambil kesempatan. Macam saya. Saya keluarkan statement, you all nak bantai saya. Melemel, kalau ada wakil daripada Melemel boleh tahu story tu. 2007 saya dipukul di Kepung. Keluarkan statement. Salah ke saya nak keluarkan statement sedangkan benda tu betul? Kenapa saya perlu tutup? Saya merempat 5 tahun, 6 tahun. Kerajaan bagi apa pada saya? Kerajaan bagi apa pada saya? Saya tak minta kerajaan duit. Saya minta bagi warga negara Malaysia, bagi saya pekerjaan. Cukup. Enough. Saya hargai apa yang kerajaan buat selama 18 tahun menjaga saya, besarkan saya. Tapi don't talk such thing, kerajaan terlampau baik. Jabatan Kebajikan baik, Jabatan Kebajikan Masyarakat is not a good society, agensi yang membela hak rakyat. Saya pergi ke jabatan, you all bawa saya pergi ke Jabatan Kebajikan, saya minta bantuan kecemasan, dia cakap apa? Tak layak, cik. Sedangkan anak kerajaan pergi Baitumal, pergi cek balik Baitumal. 5 permohonan saya minta pada Baitumal ketika saya masih memegang IC merah, reject. Sedangkan bukti-bukti mengatakan saya dibesarkan oleh kerajaan ada. This is we call anak-anak kerajaan. We have no father, we have no mothers. Dibesarkan oleh kerajaan, disayang oleh kerajaan, tapi bila keluar disizin. Kenapa? Takut kita jual story. This is not jual story, this is hakikat. Kalau you all berani, Jabatan Kebajikan berani, saya cabar jawab saya punya soalan ni. Apa masalah ni? Apa yang berlaku? Terutama sekali Timbalan Ketua Pengarah Operasi, Puan Nurani. Saya mesyuarat dengan dia, tanya dia apa yang saya cakap selama ni, yang saya cakap dengan you all semua ni, betul atau tak? Dia mengaku, dia akan mengaku. This is right. Kesilapan dia. Jangan pandai mengaku tapi tak reti nak ambil tindakan. Kita orang mesti sengsara juga. Mesti sengsara. You all nak nampak macam ni? Sanggup ikut Makfit, jual body. Sebab dia dapat duit. Harian Metro yang terbaru pada 26 April. Saya selesaikan kes. Bukan saya nak bohong, saya selesaikan kes. Saya tak dapat duit. Sebab saya tahu macam mana susahnya memegang status sebagai anak tong sampah. Anak haram lah, anak luar nikah, semua itulah yang dilabelkan oleh masyarakat kepada kita. Jangan senang bercakap kita settle, kita bawa pergi Baitumal tolong. Saya nak tanyalah, sebenarnya apa function Jabatan Kebajikan Masyarakat? Apa dia punya function sebenarnya? Pihak Mediapark melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Mediapark asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Tengok hari ni saya towing van jenazah. Satu hari nanti van jenazah towing saya. Okey, ingat kepada semua.
mati itu pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey ah.